Assalamualaikum. Salam satu Nusantara. Bersua lagi dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami akan membincangkan satu lagi topik menarik, yaitu Kesultanan Brunei yang hebat dalam sejarah. Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Sultan Islam Brunei yang pertama sebelum terkenal dengan nama Awang Alak Betatar, setelah berkahwin pada tahun Mesihi 1368 dengan Puteri Dayang Pingai, iaitu Puteri Johor atau Temasek, Singapura Tua, baginda dikenali dengan nama Sultan Muhammad Shah. Pada tahun Mesihi 1371 menghantar utusan ke China. Dalam catatan Cina, baginda disebut Mahamosha. Putri baginda Putri Ratna Dewi berkahwin dengan adinda kerabat Maharaja Cina, iaitu Ong Sumping, iaitu Pangeran Maharaja Lela, baginda Lindung pada tahun Mesihi 1402. Baginda naik takhta pada tahun Mesihi 1408. Sebelum itu terkenal dengan nama Patih Berbai, Pangeran Bendahara yang pertama bagi Brunei. Baginda disebut dengan gelaran Pangeran Bendahara Sri Maharaja Permaiswara, berkahwin dengan adinda Ong Sumping, iaitu Pangeran Maharaja Lela, menjadi mertua kepada Sultan Syarif Ali. Baginda lindung pada tahun Mesihi 1425 dan diganti oleh menantu baginda Sultan Syarif Ali. Sultan Syarif Ali Ibnu Syarif Aljan naik takhta pada tahun Mesihi 1425 bagi menggantikan mertua baginda Sultan Ahmad yang tidak mempunyai waris, iaitu putra. Baginda dijunjung untuk menjadi sultan atas persetujuan pembesar-pembesar negara dan rakyat Brunei. Baginda berketurunan Arab berasal dari Taif. Pedang si bongkok yang dibawa baginda bersama ke Brunei itu membuktikan baginda pernah menjadi Amir Mekah, iaitu Al-Amir Syarif Ali bin Syarif Aljan bin Syarif Tumaitah bin Syarif Muhammad Abu Numai Al-Awal, mempunyai jurai keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui cucu baginda Saidina Hasan. Memandangkan jasa dan kearifan baginda menyebarkan ajaran Islam, maka baginda dijodohkan oleh Sultan Ahmad dengan puteri baginda, iaitu Puteri Ratna Kesuma. Baginda lindung pada tahun Mesihi 1432 dan digantikan oleh putra baginda Pangeran Muda Besar Sulaiman. Baginda naik takhta pada tahun Mesihi 1432 dan turun takhta pada tahun Mesihi 1485. Baginda lindung pada tahun Mesihi 1511 dan diganti oleh putra baginda, yaitu Pangeran Muda Bolkiah. Baginda naik takhta pada tahun Mesihi 1485 dan tahun Mesihi 1521. Rombongan Fernando Magellan dan Antonio Pigafetta melawat Brunei. Pada zaman baginda, pemerintahan Brunei bukan sahaja meliputi keseluruhan Pulau Borneo seperti Sambas, Tanjung Pura, Kota Waringin, Banjarmasin, Pasir, Kutai, Bolongan dan lain-lain, bahkan pulau-pulau Sulu, Pahlawan, Keramian hingga Saludang, iaitu Luzon, iaitu daerah-daerah yang sekarang dikenali dengan nama Filipina. Zaman pemerintahan baginda ini dikatakan sebagai zaman keemasan Empayar Brunei. Permaisuri baginda yang termasyhur bernama Puteri Laila Mencanai. Baginda lindung pada tahun Mesihi 1524
dikatakan kerana cucukan jarum emas yang digunakan oleh Putri Laila Mencanai semasa menyulam pada waktu baginda sedang beradu di pangkuan permaisuri itu. Baginda digantikan oleh putra baginda, Pangeran Muda Tengah Abdul Qahar. Baginda naik takhta pada tahun Masihi 1524. Pada tahun Masihi 1521, rombongan Fernandez Magellan dan Antonio Pigafetta telah melawat Brunei semasa baginda menjadi pemangku sultan. Tahun Masihi 1526, seorang Portugis bernama Jorge Menez datang ke Brunei bertujuan hendak menjalankan perniagaan di samping mencari peleringan hendak menakluki Brunei. Tetapi memandangkan kekuatan Brunei ketika itu padu, dijangka agak sukar hendak dikalahkan, maka maksud berniaga sahaja yang diteruskan. Sehubungan itu, dia telah berjaya membuat perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Sultan Brunei. Sejak itulah Portugis mengekspor lada hitam, sagu, ikan, beras, emas dan barang-barang makanan yang lain dari Brunei ke Melaka, di samping menggunakan pelabuhan dan perairan. Brunei menjadi tempat persinggahan dan lalu lintas perkapalan mereka dari Cochin ke Melaka, dari Melaka ke Maluku dan sebaliknya. Tahun Masihi 1530, seorang pegawai Portugis yang bernama Giancarlo Piera telah datang juga ke Brunei untuk memerhati keadaan Brunei sambil berniaga, tetapi perniagaannya tidak berkembang dan akhirnya lenyap. Walau bagaimanapun, ulama-ulama Islam masih ramai datang ke Brunei. Baginda turun takhta pada tahun Masihi 1530 bergelar Paduka Sri Begawan Sultan Abdul Qahar. Baginda lindung pada tahun Masihi 1578 dan digantikan oleh putra kekanda baginda, Pangeran anak cucu besar Saipul Besar. Baginda naik takhta pada tahun Masihi 1533. Pada tahun Masihi 1578, Brunei telah diserang oleh Spanyol di Manila. Serangan ini termasyhur dengan sebutan Perang Kastila, tetapi berjaya diundurkan oleh Pangeran Bendahara Sakam bersama orang kaya Harimau Padang. 100 orang pahlawan terbilang dan rakyat yang taat setia kepada Sultan. Pada tahun itu juga, Masjid Jami Brunei dibakar oleh Spanyol. Baginda lindung pada tahun Masihi 1581 dan digantikan oleh putra baginda, Pangeran Muda Besar Shah Brunei. Baginda naik takhta pada tahun Masihi 1581, tidak mempunyai putra. Setelah baginda lindung pada tahun Masihi 1582, diganti oleh adinda baginda, Pangeran Muda Tengah Muhammad Hasan. Baginda naik takhta pada tahun Masihi 1582. Zaman baginda diadakan gelaran Pangeran di Gadong dan Pangeran Pemanca, menitahkan pihin orang kaya di Gadong Sri Lela melanggar milau, yaitu Sarawak. Baginda lindung pada tahun Masihi 1598 dan digantikan oleh putra baginda, Pangeran Muda Besar Abdul Jalilul Akbar. Baginda naik takhta pada tahun Masihi 1598. Pada masa naik takhta, baginda dibantu oleh ayahanda saudara baginda, Pangeran di Gadong Besar Osman. Pada tahun Masihi 1599, mengadakan perhubungan dengan Spanyol di Manila. Tahun Masihi 1600, Oliver Van Noort, peniaga Belanda, datang ke Brunei. Baginda lindung pada tahun Masihi 1659. Baginda naik takhta pada tahun 1659. Baginda berputrakan Pangeran Temenggung,
Samsudin Raja Gayo, Baginda Lindung pada tahun 1660. Baginda naik takhta pada tahun 1660. Takhta kerajaan Baginda direbut oleh Pangeran Bendahara Abdul Hakul Mubin kerana anaknya ditikam oleh pangeran muda bungsu yang kalah bersabung ayam, Baginda Lindung, pada 14 Rabiul Awal 1072 bersamaan 6 November 1661. Baginda naik takhta pada tahun 1661. Baginda merebut takhta kerajaan daripada Sultan Haji Muhammad Ali, kemudian dibela oleh Pangeran Muda Muhyiddin sehingga terjadi perang saudara selama 12 tahun. Baginda Lindung pada tahun 1673. Baginda naik takhta pada tahun 1673, mengambil ahli takhta kerajaan daripada Sultan Abdul Hakul Mubin tahun 1685, berjaya mengatasi tipu hela angkatan Spanyol yang berpura-pura datang melawat Brunei. Zaman Baginda, Datuk Datuk datang ke Brunei untuk membela ayahandanya, tetapi dapat diselesaikan oleh kekandannya, Pangeran Bendahara Pangeran Muda Amir Ibni Sultan Abdul Hakul Mubin, Baginda Lindung pada tahun 1690. Baginda naik takhta pada tahun 1690. Pada zaman Baginda, Datuk Godam datang ke Brunei. Baginda Lindung pada tahun 1710. Baginda naik takhta pada tahun 1710, 2 kali naik takhta dan akhirnya bersemayam di Lubang. Pada masa zaman Baginda, negara makmur dan rezeki mudah diperolehi, pernah mengeluarkan mata wang disebut pitis. Baginda Lindung pada tahun 1770. Baginda naik takhta pada tahun 1730, pernah mengeluarkan mata wang disebut pitis. Baginda Lindung pada tahun 1737. Baginda naik takhta pada tahun 1740. Pada tahun 1775, menitahkan Pangeran Temenggung Pangeran Ampa mengeluari angkatan Sulu yang diketuai oleh Datuk Titing yang hendak melanggar Brunei dan berjaya mengalahkannya. Baginda Lindung pada tahun 1795. Baginda naik takhta pada tahun 1795, 2 kali naik takhta. Sultan Brunei pernah menghantar utusan ke China untuk memasarkan barang-barang Brunei di sana. Pernah menghantar utusan untuk berbaik-baik dengan Spanyol di Manila. Baginda Lindung pada tahun 1807. Baginda naik takhta pada 26 hari bulan April 1804. Berada di atas takhta selama kira-kira 7 bulan sahaja sebelum Baginda Lindung pada 19 November 1804. Baginda naik takhta pada tahun 1807. Pada tahun 1821, pengeluaran dan menurunkan wang pitis ke Perdian. Tahun 1809, angkatan dari Inggeris yang diketuai oleh Si Merah datang ke Brunei membawa kuyuk, iaitu anjing besar dan garang, untuk dilawan oleh orang Brunei dan dapat dikalahkan oleh Pangeran Muda Daud. Kerana kejayaannya, ia diharap menjadi pangeran pemancar. Dia juga berjaya menangkap harimau, hadiah Sultan Terengganu yang terlepas,
daripada kandangnya. Pada tahun 1823, utusan kerajaan Belanda datang ke Brunei. Pada masa zaman baginda, Pangeran Muhammad Saleh diangkat menjadi Pangeran Indra Mahkota dan dititahkan memerintah Sarawak. Baginda turun takhta pada tahun 1826. Baginda naik takhta pada tahun 1826, iaitu semasa hayat ayahanda baginda. Baginda naik takhta pada tahun 1828. Pada tahun 1839, James Brooke datang ke Sarawak. Tahun 1842, James Brooke dilantik menjadi Raja Sarawak. Tahun 1845, baginda menyerahkan Pulau Labuan kepada Inggeris. Tahun 1846, angkatan yang diketuai oleh James Brooke menyerang Brunei. Tahun 1847, menandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Inggeris. Baginda lindung pada tahun 1852. Baginda naik takhta pada tahun 1852, tidak mempunyai zuriat. Pada tahun 1853, membuat perjanjian dengan James Brooke mengenai hak-hak kekuasaan kedua-dua belah pihak. Pada tahun 1856, membuat perjanjian dengan Inggeris mengenai perbicaraan rakyat Inggeris yang melakukan kesalahan jenayah dan pertelingkahan di Brunei. Pada tahun 1858, Pangeran Shah Bandar Pangeran Muhammad Saleh terbunuh setelah dilemaskan oleh pengkhianat yang memusuhinya. Pada tahun 1877, membuat perjanjian dengan Gustav Baron dan Overbeck dan Alfred Den mengenai pemajakan ke atas wilayah-wilayah Brunei di Sabah. Baginda lindung pada tahun 1885 ketika berusia lebih 100 tahun. Baginda naik takhta pada tahun 1885. Pada tahun 1887, membuat permohonan bertulis kepada kerajaan Baginda Queen untuk mengadakan residen British di Limbang, tetapi tidak dipersetujui oleh pihak kerajaan Baginda Queen kerana masalah kewangan. Pada tahun 1888, membuat perjanjian dengan Inggeris dengan meletakkan pengawalan hubungan luar negeri Brunei di bawah pentadbiran Inggeris. Baginda lindung pada tahun 1906. Baginda naik takhta pada tahun 1906 ketika berusia 17 tahun. Pada tahun 1906, penubuhan pasukan polis Brunei. Brunei mempunyai bendera kebangsaan sendiri. Pada tahun 1911, Sekolah Melayu mula didirikan. Pada tahun 1922, rancangan pembangunan mula giat dijalankan. Pada masa zaman Baginda, kerja-kerja cari gali minyak giat diusahakan. Pada tahun 1922, perpindahan dari Istana Kampung Air ke Istana Majlis. Baginda lindung pada tahun 1924. Baginda naik takhta pada tahun 1924 dalam usia 11 tahun. Pada tahun 1927, meresmikan pembukaan jalan raya Brunei Tutung. Pada tahun 1929, meresmikan pembukaan rumah sakit bandar Brunei. Tahun yang sama, minyak mula ditemui di Seria. Pada tahun 1932, berangkat melawat England dan Eropah. Pada tahun 1941, Jepun menduduki Brunei. Pada tahun 1945, tentera bersekutu mendarat di Brunei. Manakala pada tahun 1946, lagu kebangsaan Brunei mula digubah oleh Awang Besar Sagap dan sindikatannya oleh Yura Halim. Pada tahun 1946,
mengambil alih kuasa memerintah daripada British Military Administration BMA. Tahun 1949 menyambut Jubili Perak ke-25 tahun pemerintahan Baginda Lindung pada tahun 1950. Pada tahun 1947 diarak menjadi Pangeran Bendahara. Tahun 1950 naik takhta dan tahun 1951 menunaikan fardu haji kali pertama. Tahun 1951 mencadangkan rancangan perpindahan bagi penduduk kampung air ke tanah darat. Lagu kebangsaan Brunei Allah Peliharakan Sultan diakui secara rasmi. Tahun 1953 mengemukakan cadangan bagi perlembagaan bertulis negeri Brunei. Tahun 1953 mula menubuhkan sekolah Inggeris, mula membina masjid besar di bandar Brunei yang siap pada tahun 1958, dinamakan Masjid Omar Ali Saifuddin. Tahun 1953 menerima bintang kebesaran dari Duli Yang Maha Mulia Queen Elizabeth II yang membawa gelaran Sir. Tahun 1955 membuat rancangan kemajuan negara 5 tahun pertama. Tahun 1957 Radio Brunei memulakan penyiaran. Tahun 1959 Syarikat Minyak Shell Brunei Sendirian Berhad memulakan pengorekan minyak di luar pantai, menandatangani dan memasyurkan perlembagaan bertulis negeri Brunei di Lapau. Tahun 1961 menubuhkan pasukan askar Melayu Brunei yang kemudiannya dikenali sebagai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Cadangan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu iaitu Malaysia, dan tahun 1962 menunaikan fardu haji kali kedua dan pemberontakan meletus di Brunei. Pada tahun 1963 memutuskan Brunei untuk tidak bergabung dalam Malaysia. Tahun 1967 Brunei mengeluarkan mata wang sendiri, lebih 33 kali berangkat ke luar negeri antara tahun 1951 hingga 1967. Tahun 1967 menurunkan dirinya dari takhta kerajaan, bergelar Paduka Seri Begawan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wahidin Baginda Lindung pada tahun 1986. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'ayyizuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wahidin tahun 1967 sehingga sekarang.